Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar semua, sihat no? Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita insya-Allah. Jadi malam ni kita meneruskan perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah karangan Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. Pada pertemuan lepas kita dah cerita tentang bagaimana cerita jiran Nabi SAW, iaitu jiran Yahudi. Kita sudah menceritakan tentang dari sudut sanadnya, dari sudut sumbernya, dan perbincangan di kalangan para ulama, khususnya ulama hadis apabila mengkaji tentang matan dan juga sanadnya bermasalah. Jadi untuk kisah kita yang kedua ini, buka surat 25, iaitu kisah penderhakaan Alqamah terhadap ibunya. Yang ni pun kita selalu duduk dengar di meja-meja berceramah, ustaz-ustaz kita duduk ceramah menggunakan cerita ni untuk apa? Untuk tarik orang, suruh orang dengar cerita dia, ataupun supaya ceramah dia tu hebat dan sebagainya kan. Ala kulihal, ataupun ustaz-ustaz tu mungkin dia tak buat homework ataupun dia tak buat rujukan. Dia dengar cerita daripada ustaz-ustaz sekian, dia pun sampaikan, orang panggil dia ceramah, jadi dia pun ceramah. Jadi dia tak buat rujukan, dia tak buat homework. Tuan-tuan, saya sebelum nak ceramah dekat tuan-tuan dia hampir beberapa jam saya kena membaca beberapa buku lain, saya kena semak pembacaan dan rujukan saya supaya maklumat yang saya sampai ini adalah maklumat yang bersifat ilmiah, bukannya goreng begitu saja. Jadi sepatutnya para pendakwah perlu mengambil komitmen ataupun semangat untuk menyampaikan kebenaran ini. Baik, kita tengok tuan-tuan, kisah yang kedua iaitu penderhakaan Alqamah terhadap ibunya. Baik, tengok pendahuluan. Kisah Alqamah adalah sebuah sketsa yang syarat dengan nilai sentimental. Maknanya, bila orang tahu cerita ini, ia akan memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Ia melibatkan konflik seorang sahabat Nabi SAW dalam mentaati ibu kandung dan menyayangi isteri. Ini sangat terkenal. Cerita tentang seorang sahabat Nabi yang dia sakiti ibunya bila dia mati, tak boleh nak mengucap. Sebab sayang sangat dekat isterinya tu. Lalu ia dijadikan sebagai satu cerita pengajaran oleh motivator, malahan golongan asatizah, tidak terkecuali dalam memberikan pengajaran dan tauladan. Juga digunakan oleh ibu ayah agar anak-anak mereka tidak menjadi anak yang derhaka. Dan hari ini sebelum nak tidur, sebelum nak tidurkan anak-anak kita ni, kadang-kadang dia cerita, paling teruk lagi ialah dia cerita hantu. Cerita hantu dekat anak-anak. Dia kata, jaga-jaga ada hantu Jepun apa, menakutkan anak kita sendiri kan. Dan yang dia punya tahap level naik atas sikit, iaitu dia cerita tentang kisah-kisah yang tidak sahih kepada anak-anak kan. Kononnya nak cerita untuk bagi pengajaran, tetapi sebenarnya dia cerita tu tidak ada asal dalam agama, tidak ada sumber. Alqamah dikatakan seorang sahabat Nabi yang taat beragama dan banyak bersedekah. Namun malangnya di saat akhir kehidupannya, beliau mengalami kesukaran untuk menghempuskan nafas akhir dan tidak dapat mengucapkan kalimah syahadah. Tak boleh nak ucap syahadah. Ini menimbulkan tanda tanya yang besar dalam kalangan para sahabat, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka mengerti bahawa punca kesulitan itu ialah kerana ibu Alqamah yang sudah tua tidak reda dengan anaknya disebabkan Alqamah melebihkan isterinya. Jadi para sahabat tanya, ini cerita yang kita duk tahu kan. Para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah Alqamah tak boleh nak mengucap? Rupa-rupanya dia ada masalah dengan mak dia sendiri. Macam itulah cerita yang kita selalu dengar kan. Bahkan Alqamah melebihi isterinya berbanding dengan ibu kandungnya sendiri. Di atas kebijaksanaan Nabi SAW, akhirnya si ibu tua itu memaafkan. Akhirnya Alqamah dapat melafazkan 2 kalimah. Yang itulah cerita yang kita dengari mungkin daripada kecil lagi kot. Kan? Baik. Para ulama apabila mengkaji kisah ini tuan-tuan sekalian, para ulama apabila mengkaji kisah ini, maka mengatakan bahawa
apa dia, la asla laha fi dawawin sunnah, tidak ada asal dalam kitab-kitab sunnah, walakin la yufrahul haris ala dinuhu bihadzal asani. Ya, kata ulama, ya, orang yang mementingkan penjagaan keaslian agamanya, autentik agamanya, tidak akan bergembira dengan rantaian sanad ini. Orang-orang yang memberikan orang yang makna kata nak jaga agama ni, nak jaga Quran Sunnah, ya, dia tak seronok ni cerita-cerita yang apabila dia melihat dari sudut rantaian sanad ni bermasalah. Sanadnya bermasalah. Ya. Baik. Pengarang kitab kita ni, pertama sekali apabila dia nak bincang sama ada kisah ni betul ataupun tidak, dia nak tengok mana sumbernya. Sebab tu hari ni bila orang tanya, Ustaz, mana dalil Ustaz? Ustaz, mana sumber Ustaz? Jangan marah dia. Jangan marah dia. Ini sebenarnya ia nak mengajak dan mendidik masyarakat supaya kita bercakap di atas ilmu. Ya, di atas fakta. Pengarang kitab kita ni, apabila mereka membuat kajian, ya, bahkan pada saya melihat kepada kajian-kajian ulama yang lain juga, mereka mengatakan bahawa kisah ini terdapat beberapa dalam kitab-kitab yang terkenal. Bukan tak ada. Sebab tu ada orang kata, asalkan ada dalam kitab Ustaz, kita boleh pakai. Belum tentu. Kan? Semua ada dalam kitab. Cerita ilmu sihir pun ada dalam kitab. Ya, ilmu sihir pun ada dalam kitab. Takkan kita nak guna maklumat tu sampaikan kepada orang. Jadi asalkan ada dalam kitab, maka kita boleh sampaikan, mengharuskan untuk kita sampaikan kepada orang, itu tak betul. Ya, sebab tu saya kata bahawa, ya, tengok pendapat apa dia, kitab yang terkenal, iaitu Al-Masawi Al-Akhlaq fi Madhmumiha, karya Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sal Al-Shamiri Al-Khara'ati. Ya, wafat sekarang 327 Hijrah. Cerita ni ada dalam kitab tu. Cerita ni ada dalam kitab tu. Panjanglah. Tuan-tuan kalau ada kitab, tuan-tuan buka sendiri muka surat 26 dan 27. Panjang cerita dia. Dan dia pun ada sanad. Haddatsana Ibrahim bin Junaid, Thana Fudail bin Iyad bin Abdul Wahhab, Thana Ja'far bin Sulaiman Al-Dha'ifi bin Fa'id Al-Atar. Qala sami'tu Abdullah bin Abi Awfa yaqul inna rajulan hadratul wafa faqila lahu ila akhir ayat. Maknanya ada sanad dan juga ada dalam kitab. Pertama. Kitab yang kedua, tuan-tuan sekalian, para ulama menjumpai dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi. Kitab ni sangat terkenal. Ya, kitab ni sangat terkenal. Nama kitab ni Tanbihul Ghafilin. Ya, Imam Samarqandi wafat sekira tahun 373 Hijrah. Dan kitab ni ditahqiq oleh Sayyid Al-Arabi. Jadi kitab ni telah dilakukan pentahqiq. Apa dia dalam kitab. Dia ada sanadnya. Tuan-tuan boleh tengok sanadnya. Saya nak baca terlalu panjang. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ya, sanad yang ada dalam kitab Abu Laith Nasr Muhammad Hanafi As-Samarqandi. Sedikit maklumat tuan-tuan sekalian. Ya, para ulama apabila mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, ya, li Samarqandi, ya, apa dia mengatakan bahawa wa tarju alaihi al-ahadith al-mawdu'ah. Para ulama apabila mengkaji riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, terdapat banyak hadis-hadis yang mawdu'. Ya, begitu juga kata apa dia Al-Fadl Al-Ghamari fi Al-Hawi, ya, kitab Tanbihul Ghafilin itu yashtamilu ala ahadith ad-dha'ifah wa mawdu'ah. Kata apa dia Al-Ghamari dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahawa hadis-hadis riwayat yang terkandung dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengandungi hadis-hadis yang dhaif dan mengandungi hadis-hadis yang mawdu'. Ini tugas para ulama apabila mereka mengkaji. Jangan kita pergi marah dia. Kata apa pandai-pandai kata kat orang hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin mawdu' hadis. Kan? Jangan kita begitu. Kerana ini para muhaqqiqin. Mereka mengkaji sudut sanad dan matanya terdapat masalah. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, para ulama mengkaji terdapat dalam kitab Dalail Al-Nubuwah. Ya, wa Ma'rifatul Ahwalus Sahih Asy-Syar'iyyah. Ya, karangan Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, ya, wafat sekitar tahun 458 Hijrah. Cerita tu ada dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kitab ni sangat terkenal. Kitab ni kalau orang belajar ilmu hadis sangat terkenal, tuan-tuan. Ya, yang mengandungi cerita-cerita tentang, ya, Nabi SAW, dan juga para sahabat. Ya, dan kitab ni juga telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Mut'i, ya, dan pada muka surat 32 dan 33, ya.
Baik, kemudian dan juga ke dalam kitab At-Tarikh Al-Aqbal Al-Qazwin, ya, karangan Al-Imam Al-Qazwini yang wafat sekira tahun 682 Hijrah. Maknanya, tuan-tuan sekalian, ya, cerita ni ada dalam 4 kitab kalau kita berpandukan dalam kitab ini. Tapi kalau saya membuat beberapa pembacaan yang lain, ya, saya membuat dalam pembacaan kitab yang lain, rupanya ada lagi kitab-kitab yang lain yang menyebut tentang kisah ini. Antaranya ialah apa dia, ya, dalam Siyar A'lamun Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi menyebut cerita ini, tetapi telah dilakukan, maknanya Imam Zahabi dia sebut tentang sanad cerita ini bermasalah dan sebagainya. Ya, begitu juga dalam kitab Tarikh Al-Islam, ya, pun ada juga dalam kitab ini. Begitu juga dalam kitab Al-Kabair, ya, Al-Imam Az-Zahabi, ya, bahkan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Razak Hamzah, dia seorang ulama di Mekah kalau tak salah saya, dia telah melakukan tahqiq, dan Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa, ya, riwayat sanad ini bermasalah. Jadi maknanya walaupun Imam Az-Zahabi nukilkan, tapi dia bagi tahu ini amanah dengan ilmu. Bukannya nak bagi seronok je dia punya, nak bagi tebal dia punya tulisan kitabnya, nak bagi seronok dia punya ceritanya, maka nukil apa yang ada dalam kitab tersebut. Imam Az-Zahabi nukil tetapi dia amanah dengan ilmu. Dia abang kata ada masalah dalam sanad ni. Baik, tuan-tuan sekalian. Kita tengok muka surat 34, apa dia, kisah ini terdapat dalam kitab ini hampir sama dengan apa yang terdapat dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Kisah ni ada apabila para ulama al-jam'u baina riwayat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh tanya nah. Kadang-kadang istilah-istilah yang saya guna ni, kadang-kadang tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Kadang-kadang saya ni kadang-kadang syok sendiri, kata tuan-tuan kan tak tahu bagaimana. Tuan-tuan tanya terus. Baik, kaedah para ulama apabila nak menentukan sesuatu periwayatan, dia kena al-jam'u baina riwayat. Dia kena kumpul semua riwayat. Ya, dia kena kumpul semua riwayat. Sama ada riwayat itu bercanggah di antara satu sama lain ataupun sebaliknya. Para ulama apabila mengkaji, dalam kitab Tanbihul Ghafilin tidak dinyatakan Nabi SAW menziarahi Alqamah. Ya, maknanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, dalam riwayat tu tak ada Nabi pi ziarah Alqamah, tak ada. Ya, sebaliknya Nabi hanya mengutuskan beberapa orang sahabat. Nabi hanya utus beberapa orang sahabat saja. Ya, dalam 3 kitab yang lain termasuk tulisan Al-Hafiz Al-Munziri, ya, Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ni pun sangat terkenal. Dalam kitab tu menyatakan bahawa Nabi sendiri menziarahi. Nampak? Dia sudah bercanggah. Ya, mustahil, ya, riwayat yang sahih dia akan bercanggah di antara satu sama lain. Baik. Yang kedua, timbul persoalan jika dinyatakan Nabi SAW tidak menziarahinya. Maka ini bertentangan dengan akhlak dan suruhan Nabi SAW sendiri supaya menziarahi orang sakit. Maknanya, kalau betul lah, ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dari sudut sanadnya, kalau saya guna perkataan kalau betul, ya, maka ia bercanggah dengan tuntutan agama. Ia bercanggah dengan arahan Nabi SAW supaya apa? Kalau orang sakit, Nabi suruh kita pergi ziarah. Nampak tak? Ia bercanggah. Ya, sebab tu, sebelum kita membahas tentang, ya, apa kata Al-Uqaili, apa kata An-Nawawi, apa kata Al-Munziri dan sebagainya, kita dah kena faham bahawa apa hukum untuk kita meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Kan? Di sini ada perbahasan di kalangan para ulama. Ya, para ulama membahagikan ada 3 kelompok ulama yang, ya, berhadapan dengan hadis dhaif. Kelompok yang pertama, tuan-tuan sekalian, adalah kelompok yang mana mereka mengambil hadis dhaif sebagai penghujahan. Ada kelompok yang pertama. Ni siapa sebut ni, tuan-tuan sekalian? Ya, ini termasuklah Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah, dia masih lagi mengambil hadis dhaif. Ya, dia mengatakan bahawa mengatakan bahawa Abu Hanifah mendahului hadis dhaif berbanding dengan qiyas. Sabar dulu, nanti kita akan cerita apa maksud ni. Imam Malik dia mendahului hadis-hadis mursal, hadis-hadis munqati'. Ya, begitu juga Imam Syafi'i menggunakan hadis-hadis yang mursal dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, baik. Para ulama, bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahawa aku lebih sukai, ya, hadis dhaif berbanding dengan pendapat ataupun qiyas. Maknanya Imam Ahmad dia cakap begitu. Tuan-tuan sekalian, ya, sebelum kita nak buat keputusan, kita kena tengok bagaimana para ulama mengkaji,
ya, perkataan-perkataan bagi pendapat yang pertama ini. Maka membolehkan untuk mengambil hadis yang dhaif. Ya. Baik. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, bahkan anak muridnya Imam Ibn Qayyim dan Ibn Al-A'lan berpendapat bahawa hadis dhaif di sisi mereka itu adalah hadis hasan. Ya, maknanya perkataan yang diungkapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dikatakan aku suka hadis dhaif berbanding dengan pendapat ulama, kata Imam Ibn Taymiyah, kata Imam Ibn Qayyim dan Ibn A'lan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis dhaif itu ialah merujuk kepada hadis hasan. Sebab tu jangan kita melihat kepada perkataan dari sudut bahasa Arab saja. Ya, mesti tengok dari sudut istilahat. Ya, dari sudut istilahat. Kerana pada zaman itu tidak ada lagi istilah hadis hasan, hadis dhaif. Ya, yang adanya hadis hasan dan hadis sahih saja. Tetapi dikritik oleh Abdul Fattah Abdul Ghudah, tetapi kritikan itu tidak maknanya tidak konkret, ya. Dan kalau tanya saya cenderung ke arah pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Yang dimaksudkan hadis hasan itu, hadis sahih itu ialah hadis hadis dhaif itu ialah hadis hasan. Ya, adapun Imam Syafi'i menggunakan hadis mursal, ya, mursal sahabi. Bukan hadis mursal yang terpotong sanadnya. Tuan-tuan boleh tengok, ya, karangan Al-Hafiz Ibnu Al-Asqalani apabila mengkaji tentang penggunaan hadis mursal di sisi Imam Syafi'i. Ya, mursal itu adalah mursal sahabi, yang mana mursal yang diiktiraf ataupun boleh untuk kita mengambilnya sebagai satu sandaran. Ya, mursal sahabi. Ya, mursal daripada seorang kibaru tabi'in yang sahih, yang thiqah. Begitu. Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahawa, ya, tidak boleh beramal secara mutlak. Memang tak boleh terus. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama seperti Yahya bin Ma'in. Ya, tuan boleh tengok dalam Uyun al-Athar fil Funun al-Maghazi wa Syama'il wa Siyar. Ya, begitu juga Imam Al-Bukhari menolak, ya, secara mutlak tentang penggunaan hadis dhaif. Ya, sama ada dalam bab fadail pun tidak boleh. Ya, begitu juga Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, begitu juga Al-Hafiz Abu Zakaria Al-Naisaburi, Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya. Mereka menolak, ya, penggunaan hadis dhaif secara mutlak. Adapun pendapat yang tiga yang agak pertengahan. Ya, saya kira bahawa pendapat ini yang agak mu'tadil lah, pendapat yang agak pertengahan, dan majoriti ulama hadis mengambil jalan tengah seumpama seperti Al-Imam Nawawi, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, ya, Abdul Rahman Al-Mahdi dan selainnya. Mereka berpendapat bahawa boleh untuk kita, ya, meriwayatkan hadis dhaif, tetapi hanya dalam bab-bab tertentu saja. Dalam bab fadail, dalam bab at-targhib wa tarhib, ataupun dalam bab sirah. Sirah boleh, tuan-tuan sekalian. Mereka agak para ulama hadis agak orang panggil apa dalam istilahnya agak ringan dalam penilaian, khususnya dalam bab sirah dan sebagainya. Tapi dalam bab akidah, dalam bab fiqh, tidak boleh sama sekali untuk kita berpandukan dengan hadis-hadis yang dhaif. Begitu. Baik. Para ulama apabila mengkaji lagi, kalau boleh guna hadis dhaif pun dalam bab fadail ke apa ke, ada dawabitnya, bukan kira semua boleh ambil. Jangan faham begitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Al-Imam Nawawi meletakkan beberapa syarat penggunaan hadis dhaif ini dalam periwayatannya. Pertama, mestilah hadis itu yang digunakan dalam soal hukum ialah, maknanya hadis hasan dan sahih saja. Mana dalam bab hukum sahih dan hasan, dhaif tak boleh. Nah, baik. Yang kedua, hadis-hadis yang terlalu dhaif. Hadis-hadis terlalu dhaif, dah bahasa kita ni tak boleh buat bincang. Memang tak boleh sama sekali untuk meriwayatkannya. Ya, syadidud dhaif. Lagi kita akan tengok, tuan-tuan sekalian. Ya, dan juga hadis dhaif itu hanyalah menyokong hadis yang sahih saja. Kita boleh ikuti perbincangan ni. Mana hadis yang sahih sudah ada. Tiba-tiba hadis dhaif yang ringan itu hanyalah menyokong kepada hadis yang sahih. Itu saja. Dia tak boleh hanya seorang-seorang dia berdiri di atas hadis dhaif. Tak boleh. Itu dawabit para ulama apabila meletakkan, ya, syarat-syarat dalam meriwayatkan hadis dhaif. Baik. Tuan-tuan sekalian, kita masuk perbincangan muka surat 34. Pendapat ulama mengenai status kisah Al-Qamah ni. Baru kita tengok perbincangan dia lagu mana. Ya, Al-Uqaili wafat sekitar tahun 322 Hijrah dalam kitab Ad-Du'afa. Sebab tu ada orang dia buat lawak, tuan-tuan sekalian.
Dia kata, ustaz, dalam kitab Al-Du'afa ada Al-Uqaili meriwayatkan cerita ini. Kita tanya balik, kitab tu kitab apa? Kitab tu Al-Du'afa. Al-Uqaili dia himpun hadis-hadis yang bermasalah, hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Kan? Ada orang dia buat kemas, dia kata, Ustaz, Al-Uqaili ada dalam cerita, dalam kitab dia Al-Du'afa. Nama pun kitab-kitab himpunan hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Ya, sebegitu juga Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi, dia pergi sandar kitab tu. Kitab tu pun menghimpunkan himpunan hadis-hadis yang maudhu'. Dia pergi sandar kitab. Itu maknanya dia tak belajar, ya. Manahij muhaddisin, ya. Baik, Uqaili mengatakan bahawa beliau mempertikaikan status perawi yang bernama Faid Abdul Rahman Al-Atar Abu Al-Warqa'. Maknanya ada seorang perawi yang bermasalah dalam sanad tu. Nama dia Faid bin Abdul Rahman. Beliau membawa pandangan beberapa ulama, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Bukhari, yang mengkritik kewibawaan Faid dalam periwayatan hadis. Al-Uqaili menjelaskan bahawa antara hadis yang diriwayatkan oleh Faid ialah hadis Al-Qamah. Ni hadis ni, tuan-tuan, Uqaili dia berumai. Ya, dia berumai pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, qala su'ila abi an Faid bin Abdul Rahman Abu Al-Warraq. Satu hari Abdullah ni tuan-tuan siapa? Anak Imam Ahmad ibn Hanbal. Tuan-tuan, seperti untuk maklumat saya dan tuan-tuan, ya, Musnad Imam Ahmad itu bukan bukan secara keseluruhannya ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, bukan. Kalau dia kata begitu bermaksud dia tak belajar. Imam Ahmad ibn Hanbal, tuan-tuan sekalian, ya, Musnad itu, tuan-tuan, ya, kadang-kadang Abdullah dan anak murid rapatnya, tuan-tuan sekalian, dia membaca hadis kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal memperakui periwayatan tersebut, maka dimasukkan dalam kitab-kitab Musnad. Kenapa? Kerana pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, tuan-tuan, pemerintah pada ketika itu mengharamkan, melarang Imam Ahmad ibn Hanbal untuk mengajar ilmu. Dia, subhanallah. Maknanya apa? Ini mihnah yang berlaku pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Ni ulama yang rabbani, dia bukan kira kedudukan dia. Ya, dia cakap benda yang betul. Ya, dia cakap di atas kebenaran. Salah ke apa pun yang akan berlaku akan datang, yang penting ulama rabbani seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, dia bercakap walaupun di hadapan pemimpin yang zalim. Ini harga yang perlu dibayar. Ya, tak boleh mengajar, tuan-tuan. Dia tak boleh mengajar. Dulu mana ada online macam ni. Tak boleh nak mengajar. Tapi anak muridnya dan juga anaknya sendiri, ya, membaca hadis-hadis di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu Imam Ahmad bin Hanbal membenarkan riwayat itu, lalu dihimpunkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Baik. Imam Ahmad kata apa? Dia kata Faid bin Abdul Rahman Abu Al-Warraq faqala matrukul hadis. Ya, Imam Ahmad kata apa? Hadis Faid ni matruk. Tuan-tuan, apa maksud matruk? Sebab tu kalau kita belajar ilmu ulumul hadis, lalu kita berinteraksi dengan kisah ini, maka kita akan ta'amul, kita akan berinteraksi, kita exercise, ya, dengan ilmu yang kita belajar. Matruk kata ulama, ya, lihat saja dalam kitab Al-Imam Al-Baiquni, dalam Manzumah Al-Baiquniyah, menyebut bahawa matrukuhu ma wahidun bihi infarad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karada. Kata Imam Al-Baiquni, hadis matruk itu apa hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara menyendiri, ya, infarad, maknanya tafarrud, dan telah sepakat kata ulama akan kedaifannya, maka ia riwayatnya tertolak. Siapa kata? Imam Al-Baiquni dalam kitab Al-Manzumah yang kita belajar tu. Ya, kalau kita tengok Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan al-matruk huwa ma fil isnadihi rawin muttahamun bil kadhib atau kathirul ghalat atau ghaflati atau al-fusuq. Matruk ni apa maksudnya? Hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang ditohmah, muttahamun bil kadhib. Muttahamun bil kadhib maksudnya apa? Dituduh berdusta. Dia ni berdusta di atas nama Nabi. Ya, banyak kesilapan. Bila diriwayat tu banyak kesilapan. Dalam riwayatkan hadis Nabi. Dan dia ni banyak pelupa. Sebab tu, tuan-tuan, ya, para ulama, khususnya para perawi hadis, tuan-tuan sekalian, apabila mereka sekali meriwayatkan hadis Nabi SAW, biografi kehidupan mereka akan dicatat secara teliti oleh para ulama tarikh. Dia takkan biarkan.
Karena kalian sudah meriwayatkan hadis Nabi, kalian menyandarkan ucapan itu kepada Nabi SAW. Maka kehidupan kalian akan dicatat dalam kitab-kitab tarikh. Sebab tu jangan buat main-main. Semua ada dalam maklumat para ulama. Dan banyak melakukan perkara-perkara fasik. Ni siapa kata? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr. Maklumat tu ada dalam kitab tu. Baik, para ulama apabila mengkaji tentang status hadis perawi yang matruk ini tuan-tuan, iaitu para ulama mengatakan bahawa kalau hadis itu dihukumkan matruk atau perawi itu matruk, maka perawi itu, hukum hadis itu teramatlah dhaif. Disebut sebagai al-hadithun batil ataupun hadithun al-wahi. Hadis yang tertolak kerana syadidud dhaif, terlalu dhaif. Maka bila terlalu dhaif, tuan-tuan sekalian, ni hari ni ada saya mendengar beberapa tulisan yang cuba untuk mengangkat kembali hadis-hadis yang terlalu dhaif ini, maka mengatakan bahawa boleh menjadikan syawahid dan mutaba'ah. Bersalah tuan-tuan. Ini semua orang tidak memahami dawabit dan syarat-syarat dalam penggunaan berinteraksi dengan hadis dhaif. Tesis masa saya berkaitan dengan penghujaan hadis dhaif. Apa hukumnya, apa riwayatnya dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, sangat bermudah-mudah dalam hadis dhaif ni. Hadis yang terlalu dhaif tidak, kalau dihimpunkan banyak sanad, banyak riwayat dengan jalan yang lain, tidak dapat mengangkat martabat hadis itu menjadi hasan li ghairi. Tuan-tuan, ini dawabit. Ini dia punya syarat dia. Adapun hadis dhaif yang ringan, tuan-tuan sekalian, maka seumpama seperti seorang perawi dituduh sebagai lain fil hadis. Lain fil hadis. Lain itu satu perkataan yang agak ringan, walaupun perkataan itu perkataan al-jarhu, mentarjih ataupun mencederakan seorang perawi, tetapi kalaulah sanad maknanya dihimpunkan banyak jalan dan banyak sanad, maka dia boleh menaikkan martabat menjadi hasan li ghairi. Tak apa, nanti kita akan belajar dalam ilmu ulumul hadis. Cuma saya nak bagi tahu bahawa hadis ni matruk, hadis yang terlalu berat. Terlalu berat apa? Terlalu berat kedhaifannya. Baik. Kemudian kata Al-Uqaili lagi, dia mukmai satu Muhammad bin mengkhabarkan kepada kami bahawa Abbas mengkhabarkan kepada kami, saya mendengar Yahya berkata Faid bin Abu Warraq, ini seorang yang lemah. Tengok, dhaif. Al-Warraq dhaif. Wa qala fi mawdhi al-akhar laisa bi syai'. Laisa bi syai' ni tak ada apa? Tak ada nilai Faid ni. Tak ada nilai. Tuan-tuan, sebab tu ucapan para ulama apabila melakukan pentarjihan ataupun melakukan al-jarh wa ta'dil, sangat bernilai tuan-tuan. Jangan tinggalkan ucapan-ucapan ulama ini, kerana ini sangat bernilai. Sangat bernilai ucapan mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apabila kita berinteraksi dengan ilmu ini, ialah ilmu al-jarh wa ta'dil. Tuan-tuan, apa kaitan dengan ilmu ini? Ilmu jarh wa ta'dil ni tuan-tuan, dia ilmu tentang ilmu rijal. Ilmu rijal ni dia punya rumah dia punya cabang dia ilmu jarh wa ta'dil. Yang kedua cabangnya adalah ilmu tarikh ar-ruwat. Ini dua cabang ilmu rijal. Ilmu rijal dia punya atas tu, cabang terbahagi kepada dua, ilmu jarh wa ta'dil yang pertama, yang kedua ilmu tarikh ar-ruwat. Ini dia punya cabang dia. Yang mesti kena belajar. Dan bukan semua orang yang belajar ilmu hadis, bukan semua pakar tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tanya saya pun, mungkin saya pun tidak boleh memberi jawapannya. Kerana tuan-tuan, setiap cabang dalam ilmu hadis tuan-tuan cukup dalam perbahasan dia. Sangat bersifat teknikal yang memerlukan ketelitian dan juga memerlukan kesabaran untuk dia menilai satu hadis. Bukan senang. Ilmu, sedikit maklumat, ilmu tarikh ruwat ini tuan-tuan, apa ilmu? Bincang pasal apa? Iaitu bincang tentang berbincang tentang tarikh mendengar hadis. Maknanya seorang perawi itu didengar hadis itu bila? Nama-nama guru, nama-nama anak muridnya, tarikh dia datang di sebuah negeri, tarikh dia mendengar hadis sebelum atau selepas berlakunya kecelaruan dalam ingatan dia. Nampak dia tuan-tuan? Cukup detail. Sejarah kelahiran perawi. Tarikh ruwat. Dalam ilmu tarikh ruwat.
Subhanallah, maknanya sangat teliti tuan-tuan. Sangat teliti para ulama hadis tuan-tuan. Sebab tu kalaulah orang kata, sebab tu saya berulang kali saya kata bahawa kalaulah orang kata nak tahu hadis dhaif ataupun tidak, tengok buka kitab hadis tu tiba-tiba datang cahaya kita kata hadis dhaif. Allahu akbar, kita rasa naik geram. Pasal apa? Teruk para ulama buat kerja belajar teruk-teruk jihad dalam ilmu, tiba-tiba senang saja mensahih dan mendhaifkan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rempuh disiplin ilmu hadis. Nah, baik tuan-tuan sekalian. Habis. Ini sikit maklumat tambahan tentang al-jarh wa ta'dil. Baik. Tuan-tuan sekalian, yang kedua Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, sami'tu al-Bukhari qala Fa'id bin Abdul Rahman al-Attar Abu al-Warraq munkarul hadis. Bukhari kata apa? Bukhari kata ya Fa'id bin Abdul Rahman ini adalah adalah apa dia sebut tadi ni adalah mungkar. Ya, mungkar. Jadi mungkar ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam definisi hadis mungkar, ya, seumpama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa al-munkaru wa huwa ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqah. Hadis mungkar adalah hadis ialah sanad hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bertentangan dengan perawi yang thiqah, maknanya apa? Dahlah hang dhaif bertentangan dengan hadis yang dengan perawi yang lebih thiqah. Ini masalah. Para ulama apabila menghukumkan hadis mungkar tuan-tuan, maka mengatakan bahawa hadis mungkar ini hadis yang ditolak dan tidak diterima. Dan hadis mungkar ni tuan-tuan sekalian tidak boleh sampai ke tahap hasan li ghairih. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Hambuk mapilah 100 riwayat hadis mungkar pun, ya, tapi kalau dah mungkar tak boleh naik jadi hasan li ghairih. Hadis hasan ni terbagi kepada dua, hasan li dzati, hasan li ghairih. Hasan li ghairih ni tuan-tuan jadi macam mana? Apabila dihimpunkan banyak sanad dan banyak jalur sanadnya, maka hadis tu boleh jadi hasan li ghairih. Tapi kalau hadis matruk dan hadis mungkar, dia tak boleh jadi naik jadi hasan li ghairih. Ini disiplin, jangan langgar disiplin ni. Jangan langgar disiplin ilmu hadis. Ya, ada orang bermudah-mudah dengan perkara ini, tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian dan juga kita kena faham bahawa Al-Imam Bukhari tuan-tuan sekalian sangat lembut dalam mengungkapkan perkataan. Sebab tu, ya, apabila orang mengkaji tentang ketika mana Imam Bukhari diam, sakat. Imam Bukhari diam apabila nak menilai satu perawi, Imam Bukhari diam. Diam itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada para ulama jarh wa ta'dil apabila mengkaji tentang diam Bukhari terhadap seorang perawi, bermaksud Imam Bukhari menolak hadis tersebut. Maknanya Imam Bukhari jaga percakapan tu. Dia tak cakap benda-benda yang macam kita lah tuan-tuan. Kita ni kalau jenis orang hak jenis tak bergaduh dengan orang ni tuan-tuan. Tapi kalau sekali dia marah, tuan-tuan, memang ganah ataupun memang cengeng. Macam itulah Imam Bukhari, tuan-tuan. Dia nak orang panggil dia. Tapi sekali dia mengungkapkan perkataan munkarul hadis, maknanya perawi ini sangat bermasalah. Bahkan selepas Al-Uqaili mengumpulkan hadis Al-Qamah yang dibawakan oleh Fa'id, beliau memberikan komentar yang agak tajam. Wala yutaba'ahu ila man huwa nahw. Tidak mengikutnya melainkan orang yang seumpama dengannya. Maknanya tak boleh ikut hadis yang diriwayatkan oleh Fa'id bin Abdul Rahman. Baik, yang itu baru satu kitab tuan-tuan. Itu baru satu kitab Al-Uqaili mengungkapkan sanad ni. Baik, yang kedua Al-Imam Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijrah dalam kitab Al-Mawdu'at min Ahadith Al-Marfu'at. Tuan-tuan, sebab apa kita hari ni orang awam tuan-tuan sekalian, dia nak mudah ya. Hak paling mudah sekali dia tanya, "Ustaz, hadis ni dhaif ke? Hadis ni sahih?" Yang tu ya. Kan? Orang awam. Sebab dia tak larat nak dengar ni. Kan? Bahkan dia kadang-kadang nak dengar, "Ustaz, awak banyak sangat ni. Al-Zawji, Ibnu Jauzi, Al-Munziri apa semua. Lah ni kami nak dengar hadis ni sahih ke dhaif?" Itu orang awam lah. Kita orang yang belajar ni, talabul ilmi tuan-tuan, kita dah naik satu tahap. Ya, supaya kita nak tahu pengujahan para ulama. Ya, kita nak tengok pengujahan para ulama. Ulama kata apa kepada perawi-perawi tu. Jadi ini exercise.
dia agak, bukan nak kata berat, taklah berat mana, cuma dia kita belajar supaya kita tahu pengujian para ulama apabila mendaifkan sesuatu hadis. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab ni sangat terkenal tuan-tuan. Ulama masa ini melemparkan kritikan terhadap dua orang perawi, iaitu Faid bin Abdul Rahman dan Daud Ibrahim. Dua orang terus. Makna dalam rangkaian sanad cerita tentang Al-Qamah tu ada dua orang perawi yang bermasalah. Ya, beliau mengatakan bahawa qala musannif hadzal hadis la yusahhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi tariqihi Faid. Ibnu Jauzi kata apa? Tidak sah hadis ni disandarkan kepada Nabi SAW wa fi tariqihi Faid, melalui jalan Faid. Tak ada, memang masalah. Ya. Bahkan kata Ibnu Jauzi wa fil isnad Daud bin Ibrahim qala Abu Hatim Ar-Razi kana yukdzibu. Kata Abu Hatim Ar-Razi, dia mengatakan bahawa ya ada seorang lagi bermasalah, Daud bin Ibrahim, dia kana yukdzib, bermasalah, memang penipu. Ini kata apa? Imam Ibnu Jauzi. Ya, baik. Ada orang timbul soalan, Ustaz, kan, ulama-ulama kita ni senangnya kan macam mengumpat ni. Mengumpat apa? Sagi kata kawan ni dhaif, sagi kawan kata ni suul hifz, sagi kata kawan ni pembohong. Mengumpat ke? Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa ya dalam bab ini ya ialah untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Apa dia? Menjaga hadis dari Nabi SAW. Tidak ada istilah mengumpat apabila para ulama melakukan al-jarh wa ta'dil. Ya, melakukan proses al-jarah dan juga at-ta'dil. Apa maksud al-jarah? Jarah bermaksud para ulama mencederakan, bukan cedera tupi tumbuk. Cedera ni maksudnya para ulama menilai dan mengkritik ya pada seorang perawi. Ataupun at-ta'dil ataupun at-tawthiq, itu bermaksud memuji seorang perawi. Ini dua konsep. Tuan-tuan sekalian. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Tak salah, bahkan sangat penting untuk para ulama menjaga keaslian ya Nabi sallallahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nama mengumpat. Kita kalau tak ada keperluan apa semua kan, kita bukannya tak ada keperluan lah kita nak cerita buruk pasal orang apa semua ni, sebab kita tak ada apa kan. Tapi para ulama mengkaji kerana untuk menjaga autentik ataupun keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Yang ketiga, Al-Hafiz Al-Munziri 656 Hijrah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Cerita ni dalam kitab ni tentang dia menghimpunkan hadis-hadis tentang galakan dan ancaman. Kitab ni kalau tak salah saya sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ya, kitab ni menghimpunkan hadis-hadis tentang motivasi, ya, fadilat, fadail dan sebagainya. Tetapi yang seronoknya tuan, Al-Hafiz Al-Munziri dia memberikan komentar. Sebab tu ada orang tanya kepada saya, Ustaz boleh tak membaca kitab Fadail Amal yang dibaca oleh jemaah tabligh? Saya katakan bahawa ya kalaulah orang yang baca itu orang yang alim, ya, orang yang mengetahui hadis-hadis yang terlalu dhaif, bahkan hadis yang palsu sekalipun, ya pasti saya rasa bahawa tidak ada masalah. Tapi kalau orang awam, ya saya kira bahawa yang tidak tahu membedakan di antara hadis yang terlalu berat dan juga hadis yang maudhu', hadis yang palsu, saya kira bahawa ambillah hadis ataupun kitab-kitab hadis yang lebih okey. Kan? Saya akan begitu. Ya, dia kata Ustaz, kan, awak cakap lagi tu Ustaz, ramai hak baca kitab fadail. Ramai ke sedikit ke, ia bukan membuktikan kebenaran. Kerana Islam, ya, ia bukan cerita tentang ya benda baik saja. Islam cerita juga tentang kebenaran. Ini dua benda yang berbeza. Cerita benda baik yang pertama, yang kedua kebenaran. Kerana kebaikan itu Islam mengajak kepada kita dibina di atas kebenaran. Ya, walaupun benda baik, asalkan baik, boleh dah Ustaz? Tak boleh, kerana Islam dibina di atas kebenaran. Baik, Al-Imam Al-Munziri mengatakan bahawa sanad dalam hadis Al-Qamah ni tuan-tuan dhaifun jiddan. Masya-Allah, dhaif jiddan, bermasalah berat. Ya, pada dhaifun jiddan. Al-Dhahabi dalam tertib Al-Mawdu'at, tuan-tuan, Al-Zahabi seorang individu ulama yang sangat hebat. Sangat hebat tuan-tuan sekalian. Ya. Kalau saya banyak sangat saya nak tengok kalau saya nak ambil jalan mudah kan untuk kita nak, sebab ada orang tanya dengan cepat dan sebagainya, nak ambil keputusan cepat. Saya melihat dua ulama. Pertama Al-Zahabi, yang kedua Ibn Hajar. Kerana dua orang ulama ni tuan-tuan, apabila dia memberi komentar, dia memberi komentar setelah mereka mengkaji dari sudut
ya, dari sudut ulama itu mutasahil ataupun mutasyaddidin. Jadi kita katakan bahawa Ibnu Hajar dengan Az-Zahabi, ya, saya kira bahawa dua tokoh ulama ini muqtadil dalam maknanya pertengahan dalam menilai. Kalau dia menilai hadis itu sahih, makna kalau bagi saya sahih lah, kan. Tapi kena tengok jugalah dari sudut pengujahan dia. Baik. Az-Zahabi berkritik, ya, berfokus kepada Dr. Ibrahim. Ya, beliau mengukakan kritikan terhadap Faid dalam karyanya Mizanul I'tidal. Kitab ni pun sangat terkenal, Mizanul I'tidal, karangan Imam Az-Zahabi. Baik, kata Az-Zahabi mengatakan bahawa kadzab. Kadzab ni tuan-tuan kira perawi yang sangat bermasalah. Dia berbohong di atas nama Nabi SAW. Ya, kadzab. As-Suyuti, ya, dalam kitab Al-Lali' Al-Masnu'ah fi al-Ahadith Al-Mawdu'ah. Ya, sebagian alim ulama yang lain beliau turut mengkritik Faid. Beliau menjelaskan bahawa kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khara'ati dalam Al-Masami' Al-Akhlaq, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, Al-Imam At-Tabrani, namun kesemua diriwayatkan oleh Faid. Maknanya As-Suyuti mengatakan bahawa la yasah Faid matruk. Maknanya matruk. Al-Munqadi kata wala yutabi'u alaih wa Daud kadzab. Maknanya memang bermasalah. Matruk, la yutabi' alaih kadzab. Ini semua ungkapan-ungkapan yang bermasalah. Ungkapan-ungkapan mengkritik ataupun mencarah, mentajrih, ya, ya, seseorang perawi. Ada Iraqi dalam Tanzih Al-Syar'iyyah Al-Marfu'ah, Al-Hadith As-San'iyyah Al-Mawdu'ah. Ya, kata Al-Iraqi mengatakan bahawa ya, Daud bin Ibrahim, ya, matruk. Ya, matruk. Asy-Syaukani dalam Fawaid Al-Majmu'ah, ya, Asy-Syaukani dalam Fawaid Majmu'ah mengatakan bahawa kadzab, ya, dan matruk. Dan walahu taruqul akhar. Baik. Kita tengok muka surat 39. Komentar ulama terhadap Faid bin Abdul Rahman Al-Atar Abu Al-Warqa, ya, terdapat ramai ulama melemparkan kritikan terhadap Faid dalam kitab-kitab Ilmu Rijal. Ilmu Rijal yang ilmu apa? Saya sebut tadi ni. Ilmu Rijal iaitu cabangnya ilmu Jarh wa Ta'dil dan ilmu Tarikh Ar-Ruwat. Ya. Ilmu Rijal. Ilmu Rijal ni tuan-tuan sekalian dia ada satu subjek khas. Dia tak ada lah ilmu ulum hadis ni. Ulum hadis ni dia kunci saja. Ilmu Rijal ni lagi dalam. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza di antara ilmu Jarh wa Ta'dil dengan ilmu Ilal? Ilmu Jarh wa Ta'dil, tuan-tuan, ilmu yang mengkaji tentang perawi. Kalau perawi itu dhaif, perawi itu bermasalah, ulama mentajrih. Adapun ilmu ilal itu, tuan, ilmu kemuncak ilmu hadis. Kemuncak ilmu hadis. Tuan-tuan sekalian, bukan mudah. Ilmu ilal hadis bukan senang, tuan-tuan. Karena ilmu ilal ni, tuan-tuan, membincangkan tentang kecacatan yang dilakukan oleh perawi-perawi yang dihukum thiqah. Itu dia, hak thiqah pun tak terlepas daripada melakukan kesalahan, ya. Jadi para ulama seperti Al-Imam Tirmizi yang menulis kitab Ilal Tirmizi, Imam Daruqutni, ya, mengarang kitab Ilal Daruqutni dan selainnya, ya. Jadi ini semua tokoh-tokoh ulama, ya, mereka mengkaji sebetul rupa. Ilal, kalau tak salah ya Maulana Asri mengajar ilmu ilal, ya, ilal hadis. Sangat hebat, tuan-tuan, alhamdulillah. Baik, kemudian atau ilmu berkenaan perawi hadis. Jika bab seluruh ini membincangkan tentang kritikan ulama yang berkaitan dengan kedudukan hadis yang mana kesemuanya menyalahkan Faid, bab ini pula menjelaskan kritikan langsung ulama terhadap Faid dalam karya tentang ilmu rijal. Ya, baik, saya kira bahawa muka surat 40 ni saya kira bahawa maklumat yang sama juga. Ya, maklumat yang sama juga berkaitan dengan kritikan ulama-ulama hadis kepada Faid, kepada Faid. Ya, begitu juga kita tengok Abdullah bin Ahmad mengatakan matruk, ya, Imam Bukhari mengatakan munkar, Tirmizi mengatakan lemah dalam meriwayatkan hadis, Ibn Hibban berkata tidak harus kita berhujah menggunakan dalil. Tuan-tuan, sikit maklumat, Imam Tirmizi ulama yang dikategorikan sebagai mutasahil. Ya, golongan ini dikategorikan sebagai golongan mutasahil. Mutasahil maksudnya apa? Para ulama mengkaji, tuan-tuan, kerana Imam Tirmizi dia orang panggil apa? Imam Tirmizi dia mudah untuk mensahihkan sesuatu hadis Nabi SAW. Dia terlalu longgar dalam menilai perawi. Ulama mengatakan tersebut ialah Imam Az-Zahabi.
Ya, Imam Zahabi sebut dalam kitabnya Dzikr man yu'tamadu al-qawluhu fil jarh wa ta'dil. Imam Zahabi. Dia mengatakan begitu. Imam Turmuzi atau Imam Tirmizi. Dua-dua sama ya tuan-tuan. Kata ustaz nak sebut yang mana? Turmuzi pun boleh, Tirmizi pun boleh. Imam Zahabi kata Imam Tirmizi agak longgar dalam menilai satu perawi. Bahkan Imam Sakhawi pun menyebut ungkapan yang sama dalam kitabnya apa dia dalam kitab Imam As-Sakhawi ya. Baik, saya dah sebut bahawa kenapa saya sebut begitu? Kerana Imam Tirmizi yang dikelompokkan ataupun dinilai sebagai mutasahil, bermudah-mudah ataupun ya longgak dalam melaikan satu perawi pun dia melemahkan faid ni, bermaksud perawi ni sangat bermasalah. Ibn Hibban pun begitu. Tidak boleh berujar. Ibn Hakim mengatakan bahawa faid ni ialah hadis yang palsu. Baik. Dan saya kira bahawa muka surat 40 dan 41 ini maklumat yang sama. Ya, kita pindah kepada muka surat lain. Muka surat 42 tuan-tuan. Baik, muka surat 42 tuan-tuan sekalian, apa kata ulama? Apa kata ulama mengenai kisah ini? Persoalan yang harus diselesaikan oleh apakah biodata lengkap Alqamah yang dikatakan menderhakai kepada ibunya, apakah nama bapanya, ibunya, kabilahnya, di samping apa pula nama isteri dan berasal daripada kabilah mana. Jadi para ulama mengkaji macam tu tuan-tuan. Ya, nak kaji. Kalau betul riwayat ni betul, nak kena kaji Alqamah tu siapa sebenarnya. Ya, siapa isterinya, ibunya, siapa, dia main daripada kabilah mana. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Ya. Dan apakah kita berani mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang para sahabat, sedangkan mereka termasuk dalam golongan yang terbaik dan mendapat keridaan daripada Allah? Ini soalan. Ini soalan. Al-Asbahani berpendapat bahawa terdapat 14 orang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Nampak? Sampai begitu rupa mereka mengkaji periwayatan cerita tentang Alqamah ini. Al-Asbahani, ya, ini disebut dalam kitab dalam kitab Abu Nu'aim Al-Asbahani, Ma'rifatus Sahabah. Kitab ni sangat terkenal tuan-tuan. Ma'rifatus Sahabah oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ni mereka mengkaji mengatakan bahawa ada 14 nama sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Bukan sahabat Nabi, ada nama 14 orang yang bernama Alqamah. Yang pertama tuan-tuan, Alqamah bin Huj yang dianggap sebagai sahabat oleh Ali bin Sa'id Al-Askari. Ya, namun para ulama, para nuqat, para muhaqqiqin mengkritik pendapat ini. Mereka mengatakan bahawa termasuk Al-Hafiz, mereka mengatakan bahawa Alqamah bin Wa'il Al-Huj ini ialah beliau bukanlah sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, jangan buat main-main. Kalau apa dia orang panggil hadis Nabi, kalau mereka mengaku bahawa dia ni sahabat dan sebagainya, ada kitab yang menghimpunkan nama-nama sahabat. Ya, ada kitab-kitab yang seumpama seperti kitab Hayatus Sahabah, kitab Ma'rifatus Sahabah, kitab Mizanul I'tidal oleh Imam Zahabi. Ini kitab-kitab menghimpunkan orang-orang nama-nama di kalangan para sahabat. Sahabat, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, mengatakan bahawa mereka man laqiyan Nabi, sesiapa yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sekejap dan mereka mati dalam Islam, maka mereka adalah sahabat. Timbul persoalan, Ustaz, bagaimana persoalan berkaitan dengan Raja Najasyi yang memegang tampuk pemerintahan Raja Habsyah, pemerintah Habsyah satu ketika dahulu? Maka para ulama mengatakan bahawa Raja Najasyi termasuk di kalangan kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in, tabi'in yang besar, kerana beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, Raja Najasyi. Sehingga kan persyariatan solat sunat jenazah ghaib, yang apabila Nabi mendapat tahu bahawa Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW solat jenazah ghaib kepada Raja Najasyi. Ini menunjukkan bahawa Raja Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan beliau bukan sahabat. Ya, baik. Kembali kepada perbahasan ini. Alqamah bin Al-Huj ini bukan sahabat. Maka tertolak satu pendapat. Pendapat yang kedua, Alqamah bin Nadlah Al-Kinani, ya, Abu Hatim Ar-Radhi dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan bahawa dia juga bukan sahabat. Maknanya tak sahabat. Nama Alqamah bin Nadlah Al-Kinani ini pun bukan sahabat. Laisa sahabah. Yang ketiga, Alqamah bin Nadlah Al-Khuzai.
Ya, beliau dijelaskan oleh Ibn Qani' dalam Mu'jam As-Sahabah. Dalam kitab Mu'jam ni tuan-tuan, ada kitab senarai nama sahabat. Macam kita lah tuan-tuan, ada orang cikgu di hadapan saya ni, ya, ada bekas pengetua sekolah tuan-tuan, ada sekolah-sekolah tu kadang-kadang dia letak ini senarai bekas nama pengetua sekolah, kan? Daripada tahun sekian sampailah tahun sekarang ni, kan? Senarai nama pengetua, macam tu lah sahabat Nabi. Ya, sebab tu hari ni viral ada beberapa orang yang mengaku keturunan Nabi, kan? Keturunan nasab Nabi. Allahu Akbar. Saya kalau tanya pendapat saya tuan-tuan, Habib ni, fenomena Habib ni tuan-tuan sekalian, kita katakan bahawa ya ialah kalau dia keturunan Nabi SAW sahih sekalipun dari sudut keturunannya, ya, ia tidak akan mengangkat diri seseorang itu melainkan dia membawa apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Walaupun hang pakai serban besar bakui pun, hang duk abang hang punya hang keturunan Nabi dan sebagainya, ya, tapi tengok gaya apa yang hang bawa, hadis yang hang bawa pun bermasalah, maudhu' lah apa semua, kita katakan bahawa hang bukan membawa risalah Nabi. Ya, walaupun hang keturunan para habaib, ya, dan apatah lagi kalau dia habaib tapi dia alim, ini orang panggil apa? Bonus kat dia. Ya, bonus kat dia. Kerana apa? Kerana darah, ya, kerana keturunan dia adalah keturunan Nabi SAW. Ya, tetapi kita kata yang paling penting adalah, ya, apa yang dibawa, risalatun nubuwah itu. Ya, hari ini fenomena habaib tuan-tuan sekalian. Kita sampai nak risau. Ya, nak risau tuan-tuan, ya, fenomena habaib khususnya di Indonesia. Ya, kalau tak salah saya dulu tidak ada sangat, ya, habaib, ya, dia di-highlightkan habaib, ya. Tapi sejak kita melihat kepada kebangkitan, ya, habaib di Indonesia, tempiah mai dekat Kedah ni, mai dekat Malaysia ni, semua di-highlightkan habaib. Ya, apabila kita mengkaji ucapan-ucapan mereka, ucapan jauh dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu la yajuz, la yajuz. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Qamah Al-Walid Simak menurut anggapan Ibn Shaheen, namun berpandangan tidak kuat, yang sebetulnya beliau bukan tergolong di kalangan kumpulan para sahabat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, Al-Qamah ni tidak dapat dipastikan dia ni sahabat. Maknanya bukan sahabat yang pertama, kalau sahabat pun dia bukan, dan pendapat yang ketiga itu bukan termasuk dalam cerita ni. Tak ada. Makna cerita ni tidak ada asal. Ya? Kesimpulannya kata ulama berdasarkan penghujahan yang dilontarkan oleh alim ulama sangat jelas bahawa kisah Al-Qamah ialah rekaan semata-mata. Direka saja. Terdapat dua perawi, sebetulnya kita sebut tadi, Fa'id bin Abdul Rahman, Daud bin Ibrahim, dan tiada seorang pun kalangan sahabat bernama Al-Qamah yang sesuai untuk dikaitkan dengan kisah ini. Jadi kesimpulannya, kisah ni ustaz-ustaz berhentilah kita duk cerita benda ni. Walaupun cerita ni bagus, cerita ni elok, memberi pengajaran, ya, sebab apa? Kata ulama, sebab ia memberi apa, wa yatadalunaha fima bainahum 'inda hadithihim an huququl walidain atau 'inda husnul khatimah. Kata ulama apabila mengkaji cerita ini, ya, ada orang dia kata tak apa hai ustaz, cerita ni poinnya kita nak bagi tahu bahawa, ya, hak ibu dan ayah, kena hormat ibu dan ayah, kan? Syurga di bawah tapak kaki ibu, kan? Dia guna hujah tu. Tak apa ustaz, cerita ni kita nak cerita bahawa pentingnya husnul khatimah. Sebab tu saya ulang beberapa kali bahawa Islam selain daripada membawa benda-benda yang baik, dan satu lagi Islam membawa kepada kebenaran. Benda yang baik itu ia dibina di atas kebenaran. Ya, ini Islam beritahu kepada kita. Wallahu alam. Habis cerita yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Baik, kita nak masuk cerita yang ketiga. Boleh pergi lagi ke? Kan nak berehat sekejap? Tuan Zaim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu soalan, Ustaz. Buka soalan. Kita masuk ke cerita yang ketiga. Buka soalan lah. Buka soalan je lah. Okey, sila, tafadhal. Okey, Assalamualaikum. Nak tanya berkaitan kritikan seorang perawi, komentar Ibnu Hibban,
thiqah dalam al-thiqat, ya, bin Syahin la ara bihi ba'san, Yahya bin Ma'in dan Nasa'i laisa bihi ba'sun, Jauzi majhul, namun perawi tersebut ada dalam At-Tarikh al-Bukhari. Okey, Az-Zahabi munkar dalam mizan, tidak tahu betul atau tidak, just tiada kitab itu. Namun kritikan Zahabi, saya cuba nak faham soalan ni. Namun kritikan Az-Zahabi dalam Mustadrak Al-Hakim tiada mengatakan demikian. Kalau betul Az-Zahabi, dia akan mengkritik dan akan menyatakan hal tersebut. Az-Zahabi mungkar dalam mizan al-i'tidal, namun kritikan. Ni apa ni? Ni dia apa Cik Tuan Roslan sebut tentang ni kah? Cerita yang kita bahas ni kah? Saya rasa bahawa memang cerita ni kan. Ya. Kita seperti mana kita bahas. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya, sila. Ini saya nak nak kaji lah berkaitan dengan satu hadis yang menjadi perselisihan. Ya. Jadi itu yang saya cari berkaitan dengan komentar perawi tersebut. Ya, okey. Jadi di dalam kitab mizan tu dia menyatakan dalam kitab mizan sajalah Az-Zahabi ni. Tapi dalam Mustadrak Al-Hakim dia tak menyatakanlah hadis tersebut perawi tersebut mungkar atau tidak. Yang masalah Az-Zahabi saja. Ya, itu yang saya tahu pendapat Az-Zahabi tu. Okey. Jadi saya respon kalau silap, maknanya kalau tersilap respon Tuan Ruslan bagi tahu. Apa yang saya faham iaitu berkaitan dengan sesuatu komentar ulama-ulama nuqat ataupun ulama jarh wa ta'dil. Ada beberapa pendapat kan, saya baca kat sini Ibn Hibban dia menilai thiqah kan. Dan ada beberapa ulama lagi yang mengatakan dalam erti kata lain mentawthiq ataupun menta'dil satu perawi. Tetapi kalau kita tengok Az-Zahabi, kalau kat sini disebut bahawa mungkar, saya kira bahawa kita kena lihat kepada pengujahan lah kan. Tengok pengujahan ulama cara ta'dil. Dan kalau kita tengok betul kalau Tuan Roslan nukilkan pendapat ini, saya kira bahawa Az-Zahabi seorang ulama yang mu'tadil, apabila dia menyebut tentang mungkar dalam Mizanul I'tidal, bermaksud kita kena ambil perhatian. Maknanya kata ulama nuqat, apabila Ibn Hibban bercakap tentang thiqah dalam Al-Thiqat, kemudian kena tengok Az-Zahabi kata apa. Begitu kaedah dia. Kena tengok Az-Zahabi kata apa. Jangan kita berpegang dengan Ibn Hibban. Kerana seperti mana kita sebut tadi ni, Ibn Hibban adalah tergolong di kalangan ulama mutasahil. Wallahu a'lam. Ya, Allah a'lam. Terima kasih. Dan sedikit maklumat lah. Kadang-kadang dia memang agak ni sikit, agak susah. Kadang-kadang dia bercelaru. Tapi inilah tugas para ulama. Mereka mengkaji dengan objektif. Ada beberapa soalan saya ingat. Apabila bertembung di antara ta'dil seorang ulama kepada terhadap seorang perawi yang bersifat umum berbanding dengan al-jarhu ataupun mentajrih seorang perawi yang bersifat khusus. Mana satu yang kita nak aulakan? Mana satu yang kita nak utamakan? Tuan-tuan ikuti perbincangan ni. Maknanya seorang perawi itu ulama kata dia memuji secara umum saja. Secara umum. Secara umum. Tetapi ada perawi yang lain, ada ulama jarh wa ta'dil mengkritik secara jelas tentang dia seorang yang pelupa, dia ni seorang penipu, dia mereka hadis, saraqal hadis dan sebagainya. Maka mana satu yang kita nak aulakan di antara dua ini? Sama ada kita nak ambil hak pujian tu ke ataupun kita nak ambil yang kritikan itu. Kata ulama, para nuqat mengatakan bahawa perlu utamakan al-jarhu dia, at-tajrih tadi ni. Kerana tajrih tadi ni lebih khusus. Lebih khusus, maknanya lebih jelas. Lebih jelas. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ada soalan ke Abdul Manan? Tuan Abdul Manan? Okey, bagaimana kaedah yang benar untuk mendirikan solat Jumaat? Adakah jarak azan pertama kepada azan kedua hanya beberapa minit sahaja seperti kebanyakan negeri lakukan?
Adakah ada solat qabliyah selepas solat azan? Boleh Ustaz jelaskan? Saya nak jawab secara dalilnya, saya tak ingat dia punya perbahasan ni. Tetapi apa yang maklumat yang saya ada, ya azan memang ada nasnya tentang solat qabliyah sebelum azan dan ba'diyah. Ya. Dan juga apa dia yang menjadi perbahasan dia ialah tentang doa di antara dua khutbah. Tak apa, nanti soalan ni saya akan buat rujukan. Saya akan buat rujukan. Banyak dah soalan yang saya nak buat rujukan ni. Nanti kita tengok dari sudut pengujahannya. Wallahu alam. Soalan berkaitan dengan azan utama. Saya KB sekejap soalan ni. Okay, ada soalan lain? Nak tanya, jika hadis dhaif mutlak ditolak, hadis dhaif mutlak ni hadis dhaif, maksudnya hadis dhaif mutlak ni hadis dhaif apa tu? Dhaif yang berat ke ataupun lagu mana? Ataupun hukum para ulama tentang penggunaan hadis apa, hadis dhaif, penggunaan hadis dhaif secara mutlak, tak boleh langsung? Sekejap nak tanya, jika hadis semua hadis dhaif ditolak. Okey, nak tanya, jika hadis dhaif mutlak ditolak, bagaimana dengan hadis kullu qardin jarru manfa'atan fa huwa rabban, yang dijadikan hukum riba? Ini wallahu alam. Nanti saya cek balik. Ya. Saya cek balik ni apa hadis ni, kullu qardin. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Saya nak tanya tentang soalan fiqh sikit lah. Ya. Ustaz, saya nak tanya, macam mana Imam Syafi'i ambil usul dia tentang sembahyang jarak tu, yang ada sebut dalam Al-Majmu' dan kita mazhab Syafi'i ni, jarak dia tu sampai 300 hasta tu. Saya nak tanya Ustaz, macam mana dia ambil usul tu untuk dapatkan 300 hasta jarak dia tu lah. Disebutlah kita mazhab Syafi'i. Sebab jemaah Jemaah antara kita sembahyang kan masjid penuh kan. Kita sembahyang di antara jarak masjid tu sampai orang yang kelas tu 300 hasta. Disebutlah kita mazhab Syafi'i. Dia ambil tu macam mana Ustaz? Qawaidul usul lah. Saya boleh katakan beginilah, saya tak mendalami perbahasan apa dia yang Ustaz sebut tadi ni. Cuma saya nak sebut bahawa kadang-kadang para ulama ini dia mengkaji apabila mereka menjumpa hadis-hadis yang bersifat umum, ya, dan diperhalusi oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab ulama-ulama mazhab mereka, mengikut qawaidul istinbat, apa dia ulama-ulama mazhab mereka sendirilah. Imam Syafi'i dia ada qawaidul istinbatnya, Hanafi ada qawaidul istinbatnya. Para ulama ini mereka akan memperincikan. Sebab tu kalau kita tengok sendiri pun dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berbeza pendapat di antara ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kan. Cuma kalau nak jawab tentang 300 hasta ni, saya kena tengok dalilnya dulu kan. Saya bukan tahu semua ni. Al-Fadil Tuan Basir, saya bukan tahu semualah soalan. Kalau tuan-tuan datangkan saya nas, bagikan saya masa sedikit, insya-Allah kita akan boleh check lah. Kita boleh check dari sudut hadis ni bersifat umum ataupun tidak, dan bagaimana penghujahan para ulama mazhab Syafi'i itu menggunakan. Kadang-kadang benda ni ijtihad, ya, ijtihad di kalangan para fuqaha dalam mazhab ni. Sebab tu ada orang yang terlalu berpegang kepada ijtihad ulama mazhab ni, ya, tanpa dan apabila dia bertemu dengan hadis yang lebih jelas ataupun lebih sahih, saya kira bahawa kalau pendapat saya, kita berpegang kepada ataupun pendapat yang lebih jelas, yang ada nas yang sudah jelas.
Kerana ini hanya bersifat ijtihad di kalangan para fuqaha khususnya. Jadi ijtihad fuqaha ni luas, bukannya sikit lah. Bahkan kalau tak salah saya, Imam Ramli, Imam Al-Muzani, Imam Nawawi, di kalangan mereka pun berbeza pendapat dalam masalah-masalah sebahagian dalam masalah-masalah fiqh. Wallahu a'lam. Ini mengapa ulama hadis memberikan syarat periwayatan sirah tidak sama seperti periwayatan hadis dengan alasan sirah bukan melibatkan hukum hakam dan akidah. Adakah sirah tentang Nabi SAW tidak melibatkan hukum fiqh atau akidah, tidak tersebut hadis, bahkan semua cerita tentang Rasulullah SAW ialah hadis. Memang kita katakan bahawa ada sebahagian ulama yang agak ketat berkaitan dengan periwayatan sirah, tetapi ada para ulama yang agak ringan dalam penerimaan. Ini memang ada dalam fakta. Ibn Hajar pun mengatakan begitu. Khususnya dalam bab sirah boleh untuk kita meriwayatkan. Tetapi kalau ia bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih ataupun ia tidak bercanggah dengan usul dalam agama, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, kerana sirah Nabi SAW memang sebab tu saya kata bahawa apabila sirah Nabi ni para ulama agak ringan dalam mengambil periwayatan tersebut walaupun dalam bab dhaif yang ringan. Kalau Tuan Akasha sebut tadi ni kerana dia sebut satu hadis, sebab tu kita katakan bahawa kalaulah sirah itu merujuk kepada hukum akan merujuk kesannya kepada hukum-hukum fiqh yang baru ataupun akan wujudnya syariat-syariat yang baru, saya kira bahawa itu tidak boleh, la yajuz. Tetapi kalau kisah sirah itu hanyalah sekadar memberi motivasi, saya kira tidak ada masalah. Dan ini pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tidak ada masalah. Dan kalau tak salah timbul cerita tentang baru ni ada timbul cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad, apa dia? Cerita tentang apa ni orang panggil? Kelahiran Nabi kan. Kelahiran Nabi SAW. Waktu Nabi lahir, maka api yang telah disembah oleh orang Majusi ratus tahun dulu ni terpadam, istana Kisra rebah, jatuh, dan sebagainya. Riwayat tu memang ada dalam Sunan Al-Baihaqi, tetapi dikritik oleh para ilmuwan yang lain, hadis itu tidak ada sahih. Bahkan Abu Hasan Ali An-Nadawi mengatakan bahawa kalau hadis itu tidak betul sekalipun, ia tidak menjatuhkan credibility Nabi SAW. Tak menjatuhkan pun. Kita tak bergantung pun kepada cerita-cerita yang macam tu. Tuan-tuan boleh ikuti tak? Kita tak bergantung pun. Kalau tak ada sekalipun, Nabi tetap mulia. Credibility Nabi tetap terjaga. Sebab tu hadis dhaif ni hanya sekadar, syaratnya dhaif yang ringan, hanya sekadar menempel. Dalam istilah kita hanya menempel saja. Hanya menempel saja. Wallahu a'lam. Ini tawabiknya betul kan, Tuan Akasha kata memang betul. Hukum hakam dan juga akidah. Ini ulama yang mu'tadil. Mereka mengkaji begitu. Dalam bab dua benda ni tidak boleh hadis dhaif untuk dijadikan sandaran. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Proses pengumpulan dan saringan hadis oleh ulama terdahulu dan pengkaji hadis bermula kurun ke berapa Ustaz? Dan selesai hingga dibubuhkan bila Ustaz? Yang ni kita dah bahas dalam ilmu ulumul hadis. Ahammut tarikh fi ulumil hadis. Ni kitab ni kita bahas dah pada semalam kot. Pagi kemarin. Cerita dah bagaimana perkembangan pada kurun ke berapa dan sebagainya, bila zamanul istiqlal, zaman rukut, zaman perkembangan. Untuk secara ringkasnya kita boleh katakan bahawa zaman Nabi, para sahabat kalau tidak ada masalah mereka merujuk, kalau ada masalah mereka rujuk terus kepada Nabi. Pada zaman sahabat, kemunculan hadis dhaif belum banyak lagi. Zaman tabi'in dah mula muncul. Sudah mula muncul hadis-hadis yang direka oleh para perawi. Sebab tu Ibn Sirin dia mengatakan bahawa sammu rijalakum
ya, datangkan, namakan rijal-rijal kamu untuk mereka mengkaji perawi-perawi. Ya, dan kita tahu bahawa sekitar 700 ke 900 hijrah begitu, ya, perkembangan ilmu hadis cukup hebat, ya, mereka menyusun dan Imam Bukhari sendiri, ya, menyusun hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Itu cerita tentang proses perkembangan ilmu. Baik. Bolehkah kaedah periwayatan sirah tersebut boleh diaplikasikan dalam asbabul wurud? Bolehkah kaedah periwayatan sirah tersebut boleh diaplikasikan dalam asbabul wurud? Tapi hadis tersebut sahih. Macam mana saya nak faham soalan ini? Bolehkah kaedah periwayatan sirah tersebut boleh diaplikasikan dalam asbabul wurud? Okey, asbabul wurud hadis. Tapi hadis tersebut hadis yang sahih. Hadis tersebut hadis yang sahih. Salam Ustaz. Ya. Maksud saya tu, asbabul wurud tu, kita tak tahulah kisah tu betul atau tidak. Jadi, tapi hadis tersebut adalah sahih. Jadi berkaitan dengan asbabul wurud tu kita tak pastilah. Adakah dia asbabul wurud? Asal-usul wurud. berkaitan dengan penurunan hadis itu kisah. Sekejap saya cuba remind balik. Hadis ni hadis yang sahih tapi dia punya asbab wurud ni adalah dhaif, kan, betul tak? Lebih kurang tu Ustaz, kita tak tahu kedudukan asbab wurud tu sama ada betul kah, dhaif kah, periwayatan surah juga. Okey, kalau kita mengkaji tentang kesahihan hadis itu dan para ulama mengenal pasti bahawa hadis itu sahih, bermaksud hadis itu memang makbul, hadis itu memang diterima dalam syarak. Tetapi kalau asbabul wurud dia dhaif, kalau asbab wurud dia dhaif, kita kena tengoklah, kan, asbab wurud tu dia cerita tentang apa, kan. Kalau cerita tentang targhib wa tarhib, saya kira bahawa tidak ada masalah. Tapi kalau bab hukum, hakam, perlu diteliti, ya, dalam periwayatan ini. Dalam periwayatan sebab wurud khususnya sanadnya dhaif. Ya, perlu diteliti kembali. Ya. Baik. Terima kasih. Okey, wassalamu. Ustaz, bolehkah saya send soalan dalam chat peribadi sebab hadisnya panjang, nak minta komentar Ustaz? Ya, insya-Allah. Boleh PM saya. Tapi saya tak berani nak kata apa, tak berani nak jawab secara cepat ataupun tidak sebab sekarang ni memang kesuntukan masa untuk penyerahan jurnal artikel saya dekat USIM. Saya dah fokus yang tu. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan menjawab siapa yang PM kat saya tu. Ada yang tolong suruh dia check lah apa semua. Kadang saya tak sempat nah. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan check hadis yang tuan PM kat saya tu. Okey, Abdul Rahman Nur Salam. Okey. Assalamualaikum. Apa hukum kalau buat cerita fiksyen berdasarkan hadis sahih? Yang mana dalam fiksyen itu ada unsur-unsur karamah yang disebut dalam hadis, seperti buku Be Asma Elohim oleh Dr. Mazli yang berdasarkan hadis Hulam. Saya tak pasti buku Dr. Mazli Malik ni, saya tak baca lagi buku dia. Buku non-fiksyen ni adalah buku fakta, kan. Kalau buku fiksyen ni buku macam novel, kan. Kalau buku novel berdasarkan hadis yang sahih, saya kira bahawa itu satu perkembangan yang baik. Kan, satu perkembangan yang baik. Sebab selalunya kalau cerita tentang fiksyen ni, novel ni dia cerita tidak berasaskan fakta. Kan, kalau berpandukan fakta, hujahan hadis-hadis yang sahih, saya kira itu satu perkembangan yang baik lah dalam ilmu penulisan buku-buku fiksyen ni, kan. Wallahu a'lam.
Dan saya tak baca lagi lah buku ditulis oleh Dr. Mazli Malik ni. Wallahualam. Ya. Ada soalan lain lagi? Minta maaf tuan-tuan kalau saya tak mampu untuk menjawab soalan daripada tuan-tuan. Nanti saya akan buat ulang kaji, nanti saya lagi seronok tuan-tuan, lepas ni soalan-soalan bubuh dalam grup tu. Senang sikit saya nak baca. Yang ni dia padam terus. Bubuh tu dalam grup tu, insya-Allah kelas akan datang nanti saya akan respon lah. Okey. Saya setakat tu dulu kot, tak ada soalan dah. Okey, Tuan Zaim. Wallahualam. Okey, kita stop sampai sini. Terima Okey, kasih. wallahualam. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Qul qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.